Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita tentang subtopik 7.2 iaitu pembakaran. Okey. So, pertama sekali kita tengok dulu apa maksud pembakaran. Okey, pembakaran adalah satu tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen, okey, dan membebaskan haba, okey, dan juga tenaga cahaya. Okey. Jadi mesti untuk berlaku pembakaran mesti kena ada gas oksigen. Okey, jadi pembakaran itu membebaskan haba dan juga membebaskan tenaga cahaya. Okey, jadi macam mana cara untuk kita elakkan pembakaran itu daripada berlaku? Okey, kita perlu menyingkirkan salah satu daripada syarat pembakaran. Oleh itu, ada 3 keperluan pembakaran ya. Okey, yang pertama mesti kena ada oksigen. Yang kedua mesti kena ada bahan api dan yang ketiga mesti kena ada haba. Okey, jadi untuk mengelakkan berlakunya pembakaran, jadi kita kena singkirkan salah satu daripada bahan keperluan untuk pembakaran ini. Okey, jadi kiranya ada ketiga-tiga bahan ini barulah berlaku pembakaran. Okey, jadi ini kita adalah eksperimen ya untuk membuktikan bahawa bahan api, oksigen dan juga haba diperlukan untuk pembakaran. Okey. Jadi kita tengok yang pertama Yang pertama adalah untuk menentukan bahan api diperlukan untuk pembakaran. Okey, jadi dalam eksperimen ini digunakan penunu Bunsen untuk memanaskan. Okey, yang pertama adalah rot kaca, yang kedua adalah kayu, yang ketiga adalah lilin dan juga yang keempat adalah batu. Okey, jadi apa yang kita perlu perhatikan? Kita perlu perhatikan sama ada bahan keempat-empat bahan ini adakah ianya terbakar ataupun tidak. Okey. Jadi daripada hasil daripada eksperimen ini menunjukkan bahawa rot kaca tidak terbakar. Okey, ini adalah rot kaca Rot kaca tidak terbakar. Okey. Kayu, nampak ditandakan tik kat sini. Okey, kayu terbakar. Okey, lilin terbakar dan batu tidak terbakar. Okey, oleh yang demikian kita katakan bahawa bahan api ini adalah kayu dan juga lilin terbakar. Kenapa? Kerana kayu dan juga lilin adalah bahan api. Kenapa rot kaca dan juga batu tidak terbakar? Kerana rot kaca dan juga batu adalah bukan bahan api. Okey? Okey, seterusnya kita tengok pula kepada eksperimen menentukan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Okey, tadi kita dah selesai bahan api. Okey, sekarang kita nak tentukan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Okey. Jadi dalam eksperimen ini disediakan 2 batang lilin, lilin Y dan juga lilin X. Okey. Kedua-dua lilin ini dinyalakan secara serentak. Okey, namun demikian lilin X ini ditelengkupkan dengan kalau dalam gambar ini ditelengkupkan dengan botol Kalau kita buat eksperimen di sekolah, kita pakai balang gas. Okey. Jadi ditelengkupkan dengan botol. Apa yang berlaku? Tengok pemerhatian kita adalah lilin X padam, manakala lilin Y masih lagi menyala. Okey, kenapa jadi macam ni? Kerana lilin Y menyala lebih lama kerana mendapat
oksigen lebih banyak daripada lilin X. Okey, jadi lilin Y ini memandangkan ianya berada di kawasan yang terbuka. Okey, jadi dia mendapat oksigen yang lebih banyak. Sekarang ni lilin X terpadam. Okey, lilin X padam. Kenapa? Kerana oksigen dalam botol ini telah habis digunakan untuk proses pembakaran. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada eksperimen yang ketiga, iaitu menentukan bahawa haba diperlukan untuk pembakaran. Okey, jadi sekarang ni dia gunakan mancis P dan juga mancis Q. Namun demikian, mancis P telah disimpan di dalam, disimpan di dalam peti sejuk. Okey, manakala mancis Q tidak disimpan di dalam peti sejuk. Okey, so apa yang berlaku? Okey, apabila dinyalakan, apa yang berlaku kepada mancis P dan juga mancis Q? Okey, so pemerhatiannya adalah mancis Q yang menyala. Okey, mancis P tidak menyala. Kenapa? Okey, mancis P yang telah disimpan dalam peti sejuk tidak menyala kerana kekurangan haba. Sebab peti sejuk adalah sejuk, jadi kurang haba. Okey, bagaimana pula dengan mancis Q? Okey, mancis Q menyala. Kenapa? Kerana mempunyai haba. Okey, jadi itu adalah 3 eksperimen untuk membuktikan bahawa bahan api, oksigen dan juga haba diperlukan untuk pembakaran. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada alat pemadam api. Okey, alat pemadam api merupakan alat perlindungan kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Okey, jadi ada pelbagai bahan yang digunakan dalam alat pemadam api. Okey. Alright. Bagi bahan yang terbakar seperti pepejal, adalah contoh kategorinya adalah pepejal. Contohnya adalah kayu, kain, kertas. So, apa jenis alat pemadam api yang perlu kita gunakan? Okey, so jenisnya adalah jenis air dan juga jenis serbuk kering. Okey, kalau kita tengok pada label ni dia tulis kat sini adalah air. Okey, air. Okey, jadi so alat pemadam api ini adalah komposisinya adalah air. Okey, manakala yang ni powder adalah serbuk kering. So air dan juga serbuk kering digunakan untuk memadamkan kebakaran bahan pepejal. Contohnya kayu, kain dan juga kertas. Okey, yang kedua, bahan yang terbakar yang jenis cecair, contohnya seperti minyak, varnish dan juga cat. Okey, kita pakai busa. Okey, nampak ni busa, foam bentuk dia foam. Okey, kemudian serbuk kering. Okey, dan juga karbon dioksida. Sama juga dengan bahan yang terbakar seperti ada yang gas seperti gas propana, asetilena, metana. Okey. Jadi gas-gas ini yang terbakar perlu dipadamkan menggunakan alat pemadam api jenis serbuk kering, busa dan juga karbon dioksida. Sama seperti bahan yang terbakar jenis cair. Okey. Okey, bagaimana pula dengan bahan yang terbakar logam logam yang terbakar. Okey, contoh logam yang terbakar contohnya adalah seperti logam kalium. Okey, ni adalah logam kalium, magnesium, logam kalsium. So, apakah bahan ataupun apakah jenis alat pemadam api yang boleh kita gunakan? Okey, so kita tengok kat sini. Kita boleh gunakan pasir kering, okey,
dan juga alat pemadam api yang sejenis serbuk kering, jenis powder. Okey, untuk memadam logam yang terbakar. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada prinsip pemadaman api. Okey, so prinsip pemadaman api ialah dengan menghapuskan salah satu faktor penyebab kebakaran. So macam mana cara kita boleh hapuskan salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran? Okey, yang pertama kita boleh menyelimuti. Okey. Apa dia menyelimuti? Okey, menyelimuti adalah memutuskan hubungan bahan bakar dengan udara ataupun oksigen. So bila kita menyelimuti, kita tutup dia, so kita tutup bekalan oksigen. So bila dah tak ada dah satu keperluan pembakaran, jadi pembakaran itu tidak berlaku. Okey, contohnya macam mana cara dia? Okey, kita boleh menutup permukaan bahan bakar dengan selimut api. Okey, ni biasanya terdapat dalam makmal fire blanket. Okey, kemudian boleh pakai karung basah. Okey, kemudian boleh gunakan lumpur, boleh gunakan pasir, tanah ataupun busa. Okey, so ini adalah alat yang boleh kita gunakan dalam prinsip menyelimuti. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada prinsip yang kedua, iaitu mendinginkan. Okey, mendinginkan. So, mendinginkan ini adalah mendinginkan permukaan bahan yang terbakar. So, macam mana kita nak mendinginkan? So, dengan cara kita menyemburkan air ataupun lapisan karbon dioksida. So, karbon dioksida adalah gas yang tidak membantu pembakaran. Okey, jadi dengan cara ini pembakaran itu akan terhenti. Okey, jadi dalam prinsip ini, so kita singkirkan keperluan haba. Okey, yang ketiga adalah mengurangkan jumlah bahan bakar. Okey, so mengurangkan jumlah bahan bakar maksudnya adalah untuk memisahkan ataupun mengurangkan bahan yang terbakar. Okey, jadi so caranya macam mana adalah menjauhkan benda yang belum terbakar dan menutup punca bekalan gas atau minyak. Okey, so dalam prinsip ini kita telah menyingkirkan bahan api, keperluan bahan api dalam proses pembakaran. Okey, so apakah amalan sikap berjaga-jaga yang perlu kita tekankan untuk mengelakkan berlakunya kebakaran? Okey, so yang pertama kita boleh simpan mancis dan juga pemetik api di tempat yang selamat. Maksudnya jauh daripada sumber api. Okey, yang kedua, tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala. Okey, kebanyakan hutan-hutan yang terbakar adalah daripada sikap manusia yang simply membuang puntung rokok yang masih menyala itu ke kawasan hutan. Jadi akibat daripada suhu yang tinggi, cuaca yang panas menyebabkan api semakin marak. Yang ketiga, memasang alat pengesan asap dan juga penggera kebakaran di rumah. Yang keempat, tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Yang ni boleh menyebabkan berlakunya lita pintas. Bila berlaku lita pintas, rumah tu boleh ada chances untuk berlaku kebakaran. Seterusnya yang kelima, sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Kalau kita overheat ke, kita masak ke, kita kena pantau. Jangan terlalu kita kena sentiasa pantau lah keadaan tu. Dan terakhir sekali kita perlu jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Contohnya sekarang ni diletakkan kain berdekatan dengan stov ni. Ada api, jadi kain ini terbakar dan boleh menyebabkan kebakaran. So ini adalah perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk kita elakkan berlakunya kebakaran. Jadi apa-apa sahaja itu je lah untuk
subtopik 7.2. Okey, nanti kamu siapkan latihan dalam buku proses skill dan juga sambung buat nota. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.